Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okey, bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Ini adalah JBS volume pada hari Jumaat yang kita jangkakan. Selalunya counter yang saya guna momentum JBS momentum, yang mana bergerak pada hari Jumaat, dia selalunya akan bersambung pada minggu seterusnya lah. Kalau terminggu yang seterusnya ni adalah minggu 29 hari bulan hari Isnin hingga ke 3 Disember hari Jumaat. So, counter-counter yang saya dah buat kajian sebelum ni lah ya. Hari Jumaat saya dah post. Boleh tengok video saya yang sebelum ni. Video yang saya sehari sebelum, semalam tu. Boleh tengok, saya dah buat review, index dan juga counter-counter yang berpotensi. Kebanyakan adalah healthcare. Sebab apa? Sebab ada varian terbaru COVID-19 tu. So kita boleh tengok lah yang tu. Selain daripada tu, counter-counter lain yang saya tak discuss tu adalah dekat sini. Tafi, macam solution pun tak ada saya cakap. University, Bintai, yang lain-lain lah ya. Dripama semua ni. Tapi still healthcare lah. Alright. So sekarang ni saya sebenarnya nak cerita pasal volume. Volume bar ni ada orang minta daripada JBS support sendiri yang beli indikator. Dalam 13 indikator tu tak ada indikator volume. Tapi ada, kadang kalau orang tanya tu kita pun cuba cari solution lah. Macam mana nak tengok volume tu. So adalah JBS buy and selling volume ni bukan termasuk dalam package lah sebenarnya. Ini saja saya bagi untuk siapa yang belilah, special lah, kira bonus lah. Dekat library boleh pergi ambil dekat situ lah. Okay. Ataupun request saya dekat saya. Saya tak galakkan sangat guna ni sebab kita dah tahu ada SOP untuk JBS indicator. Macam mana nak masuk semua tu. Cuma extra saja sebab nanti dah terlampau banyak nak tengok, langsung tak beli ataupun takut nak beli, takut nak jual. Jadi masalah. Okey, cuma siapa yang nak ni, okey, saya bolehlah bagi tahu. Okey, dari segi accuracy boleh tengok sendiri ya. Accurate tak accurate. Kalau rasa benda ni ralat dan mengganggu, sila jangan guna lah. Just avoid lah. Skip sajalah yang ni tak payah gunalah. Pakai je bar biasa saja. Kalau rasa ini membantu, boleh ambil. Boleh guna. Jangan ni sampai mengganggu kita nak trade. Okay. So, kalau kita tengok volume ni kan, kalau naik ni, macam mana nak tahu dia tu kan hijau. Takkan semua orang beli hari tu. Beli je semua. Tak ada langsung jual. So, tak logik. Okay. Ada orang yang minta. Macam mana nak tahu beli dan jual dekat volume bar ni. Okay. So, terlah buat. Adalah kita boleh refer volume ni melalui bar ni. Contohlah pada hari tu, pas yang penuh yang naik kat sini ni. Ni, yang naik kat sini ni. Kita buka dia. So, kita tahulah. Jumlah hari tu volume adalah 179.92. Ni tengok kat tepi ni Ni tengok tepi. Bila saya tarik macam tu, tengok dot tu tepi bacaan dia sekarang berapa? 179.92. Betul? Okey. So, belian adalah bar hijau ni sampai kat sini. Itu adalah jumlah belian pada hari tu. Daripada 179.412 yang beli adalah sebanyak 143.359 juta. Yang jual, yang dia blurkan hitam ni, ataupun kita boleh tengok kat bawah. Ini nilai yang selling dalam 35.383 juta. Okay. So, kalau nak kira secara manual, 178.905 million. Kita tolak lah Alah, tak payah tolak apa saja je nak tunjuk. 178. 178.905 tolak jumlah belian pada hari itu. Tolak dengan 143.867 juta. So, nilai value yang tinggal adalah nilai jualan. Okey. So, daripada 178.905 yang membeli adalah sebanyak 144.375. Yang berjual adalah 35038. Okey, ini lah nilai ni. Ni, tarik kat bawah tengok. Okey, dalam 35.89 juta. So, kita tahulah berapa yang beli, berapa yang jual.
sama jugalah yang ni. Okay, kita tengok. Bar biasa. Kita tengok jualan. Takkan semua orang jual. Takkan semua orang jual. Mesti ada orang beli dalam jualan ni. So, buka balik. Tengok. Dalam, kita tengok penuh Ini penuh. Penuh walaupun dia macam blur-blur gelap macam tu. Tapi itu dah nilai penuh. Cumanya dia nak highlight. Dalam bar tu kebanyakan orang jual. Ya. Kebanyakan orang sell. Okay, kebanyakan orang sell. Merah kan sell. Yang beli banyak ni je. Okay, yang beli banyak ni. Ni yang gelap-gelap ni. So, total orang transaction volume pada hari itu adalah 96.643. Yang jual sahaja. Yang jual sahaja ni 76.331 juta. So, selebihnya adalah orang yang beli . Yang dalam hitam ni adalah orang yang belilah. Ini. Orang yang beli nilai dia adalah 20.657 lebih kurang. 20.657. Tengok kat tepi ni Bila saya tarik kan ada volume. Ini yang tolak negatif tu maksudnya daripada bar. Contoh sini bar belian dikuasai. Okey, dikuasai dengan belian. Tapi dalam jumlah volume hari tu berapa sebenarnya yang beli, yang jual berapa. So kita bolehlah tengok kat sini. Okey, yang beli sampai kat sini je lah Hanya beli sampai kat sini je lah. 107.814. Nilai keseluruhan volume pada hari itu adalah 121.524. Daripada yang volume tu, yang beli banyak ni. Okay, 107.814. Yang jual adalah banyak ni. 15.579 juta. Gitu. Itu saja. Itu saja. Adakah dia membantu kita dalam beli dan jual? Tak ada lah apa sangat pun. Cuma nak tahu orang beli orang jual je lah. Tetap kita akan beli, kita tengok. Contoh macam biasalah saya kata tengok traffic light, tengok stock RSI, tengok MACD, tengok uptrend kata uptrend. Contoh ni. Sekarang ni fasa apa? Sekali mata tengok fasa apa ni? Sideways lah, macam tu je bergerak dia. Kalau uptrend macam ni. Ambil ni tengok. Ambil yang channel. Ellie bagi kena dua candle. Lepas tu yang atas pun sama juga. Bagi kena dua lah. Macam tu. Nak ambil whip pun tak apa. Nak ambil badan pun tak apa. Kalau macam ni confirm lah atas kita nak tarik sebenarnya tarik sampai bawah tu kan. Macam tu kan. Nak bagi kena. Tapi tak payahlah. At least dia kena atas, kena bawah. So, kita tahu tu overall adalah uptrend. Kita nak tengok uptrend, downtrend. Uptrend, downtrend, sideways. Yang ni, obviously, downtrend. Tak kisahlah macam mana pun. Yang penting nak nampak dia tu. Ni downtrend macam ni. Naik macam ni. Turun macam ni. Yang ni naik, turun, naik. Naik, turun. Tek, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tu apa? Sideways lah. Lepas tu dia macam dia nak turun. Tapi dia naik apa? Orang beli tolak balik naik atas. So dia bertahan dekat harga area sini. Nampak sangat dia punya demand dekat area sini lah. Dia punya demand. Okay. Yang demand orang buat guna kotak. Kotak. Okay, kejap. Lalu kita ambil kat wick dia lah kan. Okey lah. Okay. Katalah sini tempat dia punya tapak support dia. Kalau bocor bawah ni tak jadi downtrend. Bocor bawah 3/3 sen jadi downtrend. Sekarang dia sideways. Kotak atas, kotak bawah atas. Sini ada rejection kat situ. Dia nak naik-naik tak berjaya. So mungkin dia akan dindong-dindong. So bila dia dindong-dindong tu kita panggil sideways. Kita nak trade counter yang uptrend macam ni. Tapi katalah sekarang indeks teruk. Indeks teruk kita nak buy on dip. Nak berenang bersama jerung boleh je. Beli masa sideways ni. Tapi kena ada volume. Yang masuk tu volume beli. Yang tinggi. Bila dia naik. Candle tu. Ada candle mengatasi candle. Ada candle mengatasi candle sebelum. Oi. Macam mana nak buat candle?
Ada candle hijau. Kecil candle. Besar sikit. Macam mana nak buat candle sebenarnya? Okay, ada satu candle. Dia mengentasi candle sebelum dengan volume macam ni naik dengan volume. Bolehlah kita cuba-cuba beli. Tak jadi kena cabut lah. Sebab sekarang ni indeks tak cantik. Kita nak pilih counter pun kena berhati-hati. Sebab tu lah penting ada alert. Sebab alert kita boleh tahu mana volume masuk time tu. RSI cantik. RSI boleh tengok kat sini. Tarik je. Relative Strength Index. Kita nak Relative Strength Index dia. Nilai berapa? Beritahu kat dia. Saya nak nilai berapa? Mana dia volume? Ya. Ni. Kita nak nilai 50. Atas 50, bawah pula. Atas. Mana dia atas? Ada pun. Atas 50. Kita tahu. Atas 50 selalunya bullish kan. Sebelah dia tengok counter-counter ni. Bila dah masuk. Volume masuk. Volume dah masuk. So tengok terus. Dekat sini dia tengah buat apa. Bolehlah kita join kalau ada volume masuk tu. Beli banyak. 1000 lot, 1000 lot. Yang banyak-banyak masuk dekat market depth tu. Kita pun join lah. Pasal-pasal lah indikator. Nak tahu support resistance kat mana. Kalau dah tak tahu kan. Tak tahu nak tarik-tarik lambat. Tengok sini sudah. Yang chart. Support 34 sen. Naik atas support 34 sen. Volume tinggi. Volume orang beli banyak. Beli 1000 lot, 1000 lot. Kita pun join lah dengan jerung. 345 kita masuk. Lepas tu dekat agak-agak sebelum resistance ni. 365 cabut lah. Kalau berani tengok volume naik lagi. Tunggu sampai 377 ni. Nak test dia akan cari resistance terusnya 40%. Macam tu je. Kalau tak berani, pasang trailing stop. Trailing stop tu macam mana? Trailing stop tu kita ubah harga kita nak jual tu. Sebenarnya trailing stop orang pasang untuk cut loss. Bila harga jatuh bawah, katalah support semasa kita adalah support semasa support semasa kita masa kita masuk hari Isnin, support 33 sen. Bila kita nak cabut, kita letaklah harga kita nak cabut 320. Bila harga atas 320 dekat market depth kita setting. Bila harga jatuh pada 320, saya akan jual pada harga 320 lah. Itu jadi panggil trailing stop. Dia sebenarnya untuk cut loss. Kita nak elak tak sempat nak cover loss kita. Takut dia junam terus pergi bawah 28 sen kan. Jenuh. So kita pasanglah trailing stop. Tapi kalau harga makin naik, trailing stop tu kita boleh gunakan untuk profit. Untuk profit taking. Contoh, kita beli harga 345. Kita tunggu atas, betul-betul dia naik dengan volume atas support. So kita pun masuk. Kita masuk harga 345 with volume. Support on volume bukan saja-saja masuk merah ni cross up kuning ke, mesti ada sebab kita masuk. RSI atas 50. Ni, line yang EMA ni, EMA yang kalau yang pakai EMA, mesti kena ada EMA cross up kan. EMA cross up tu penanda orang beli kan. Ada kenaikan harga akan berlaku bila dia cross up tu. So kita mesti bersebab kita beli tu. Ada volume ke? Volume belian yang tinggi kita nak join, ataupun ada cross up something, golden cross berlaku, ataupun RSI, ataupun storch RSI. Apa-apa sebab, mesti ada sebab kita masuk. Ataupun yang tak suka indikator, yang pakai candle validation. Dia tengok volume candle melepasi. Tapi saya rasa takut terlambat kalau candle validation Bila masuk alert, masuk bintai. Terus tengok chart, dia naik atas support, kita masuk. Selagi tak bocor, bawah area demand 330 macam tu tak bocor, 320 kita cabut. Kali tak bocor kita teruskan. Harga naik sampai 365. Kita tak nak TP. Kita tahu resistance dia kat 37 sen. Selalu kalau dia touch resistance dia
cabut turun bawah balik. Kalau dia cabut dia terbang tak apa. Takut dia turun balik. Sebab tu orang kadang-kadang yang jenis rempit ni naik 2-3 bit jual je. Okay. Naik kita tahu resisten 37 sen. Kita jual kat 365. 37 sen semua orang tunggu kat situ. Nanti kita tak sempat. Tunggu bah beratur panjang. Bah ambil yang orang depan yang 40 orang yang pertama je. Yang belakang-belakang tunggu bah seterusnya. Tengok bah tak mari-mari. So kalau nak selamat, sebelum resisten tu sampai 365 kan, kita beli lah. Kita beli pula. Kita jual lah. Kita dah masuk 345, kita jual 365. Contoh. Tapi kalau kita tengok masa tu, tak ada sebab untuk nak jual. Maksud saya tak ada sebab untuk nak jual adalah okay, stock RSI belum overbought. Nak jual buat apa? Volume orang nak beli tinggi lagi. Kita sibuk nak jual. Kenapa? Macam tu. Stock RSI. Mana GBS stock RSI? Okay. Ya, contoh ini lemah RSI kita nak atas 50 Nampak sangat belum ada orang nak beli lagi. Tapi once kata sini ada orang nak beli, sebab alert dah masuk, dia tak akan masuk suka-suka hati dia. Mesti bersebab ada orang nak beli dah tu. Dia start nak beli collection berlaku. Ni, tengok ada toncek panggil apa? Kaki dia panjang. Kaki, kalau kaki panjang orang jual orang jual, orang beli. Orang beli tu dia tolak harga, tak nak bagi jatuh. Kalau kaki panjang dekat atas tu, orang jual lah. Mengatasi orang beli. Dia dah force untuk jual. Kaki. Penting kaki kat mana. Wick dia ni. Wick. Kaki. Ini kaki panjang. Maksudnya orang membeli yang tolak harga naik atas. Kaki duduk kat atas ni. Padahal orang nak beli sibuk, ada orang take profit. Dia jual kaki pun ada jadilah wick. Jadilah wick kat atas. Yang ni orang beli jual. Jadilah indecision. Indecision tu tak tahu arah lagi. Esok baru dia buat confirm sebenarnya aku nak turun. Okay. Itu pasal candle lah Dah termasuk-masuk lah. Tadi saya nak cerita apa saya pernah lupa nak cerita apa. Apa tadi saya nak cerita? Stock RSI. Okay. Kalau kita nak beli, kita dah beli. Lepas kita nak jual. Satu kita nak jual dekat resisten ni. Okay. Resisten bila kita dah nampak bila orang touch tu banyak jual, kita kena cabut lah dekat 365 kan. Tapi andai kata kita tak nak, kita nak right juga counter ni. The gain kita nak kaya lebih. Okay, kita nak untung lebih, kita ada tamak. So nak tamak tu boleh. Tengok keadaan RSI tu. Adakah RSI tu masa kita nak right tu, dia belum capai dalam 80, 90. Bukan overbought. Okay, bukan overbought. Overbought. Macam ni overbought. Ni, nampak? Overbought dia dah sampai ke atas gunung, puncak. Kalau masa kita nak beli dekat resisten tu, dia di fase oversold, dia duduk di bawah stock RSI ni, baru cross up atas 20. Ni 18 Stock RSI ni, biru ni cross up yang merah atas 20. Okay, di bawah 50 lagi. Beli je lah. Tak nak takut apa dia kat resisten pun. Walaupun dia kat resisten, dia masih di fase oversold. Tak perlu pun kita nak jual pada keadaan oversold. Kita nak jual masa dia dekat atas puncak. Tapi kena dengan volume. Volume tu apa? Volume tu minat orang beli lah. Volume ni orang beli maksud dia. Dan orang jual. Beli dan jual volume. Sebab tu penting tengok volume. Kalau kita tak support dengan volume, macam mana kita nak tahu? Kita tu adalah sendiri volume. Yang kita masuk beli 1000 lot tu, volume lah tu. Okay. Mewakili belian atau jualan. Itu adalah volume. So kita nak tengok volume yang orang tengah beli masa tu ramai walaupun dekat resisten dan dia masih di fasa oversold. Ada sini ke ada 50 pun tak apa lagi. Maksudnya dia masih berada mid di tengah-tengah, masih nak naik lagi. Okey je lah. Resisten pun resisten lah. Pasang je lah trailing stock. Trailing stock yang digunakan untuk cut loss, kita guna untuk take profit. Sebab kita dah beli kat 345. Harga naik lagi atas 37 sen. Kita perlu letak trailing stock kita dekat mana? Kat bawah, dekat 365.
Even dia jatuh, kita untung. Kalau dia naik, biar dia naik. Sampai mana? 395 ke apa? Kita pun letaklah harga kita punya trading stock, kita naik kat 375. Contoh. Tak kisah, kita ubah. Kita naikkan harga kita nak take profit tu. Dia tak jadi cut loss lah. Kita jadi trailing stock. Trailing stock tu mengekori harga. Tapi janganlah ikut rapat sangat. Kalau ikut rapat sangat, dia 1 bit, 2 bit tu kan senang je orang beli jual. 37 sen dengan 365 kan dekat. Yang sini orang tengah sell, kat sini orang tengah beli. Kita beratus 1 bit je, memanglah akan kena. Lepas tu bila aku jual je, dia terbang. Dah beratus pun 1 bit daripada orang duk jual, memanglah kena. Faham tak? Pasanglah trading stock tu jauh sikit, 2-3 bit dekat bawah harga semasa tu. Okay? Gitu je lah. So, tadi saya nak cerita pasal buying and selling volume. Dah ke laut-laut dah. Okay lah. Sebelum saya bebe banyak-banyak, kita stop dulu video ni. Siapa yang berminat nak beli indikator saya, ada 13 indikator. Ada support group, ada library, ada apa lagi ya? Meeting-meeting lah. Tapi sekarang saya jarang buat meeting. Saya pun ada kelas. Saya pun keadaan tak apa nak sihat lah. Sakit tekak lah apa. Batuk. So, tak sesuai nak buat meeting. Meeting ni selalu melalut-lalut Pukul 9 habis pukul 12 lah. Jenuh nak menjawab soalan. Kalau record tu okey macam ni. Saya boleh bebe suka hati saya. Okey. Bolehlah secek masa yang sesuai. Meeting akan dibuat nanti insyaAllah Kita tak dalam, kita bukan nak sekejap-sekejap GBS ni. Sampai bila-bila selagi kita trade tu. Takkan dalam setahun tak ada langsung meeting. Once beli RM100 tu, boleh stay je masuk meeting, kelas apa benda. Sampai bila-bila kita, selagi kita adalah, tak ada orang tanya sampai kiamat. Melampau sampai kiamat, saya nak hidup sampai kiamat ke? Kita pun tak tahu kiamat sampai bila. Ada katanya GBS ni RM100 sampai kiamat ke? Kelakar. Okey, kita sampai situ saja. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Jangan lupa untuk mengikuti video-video saya. Di dalam channel saya ada selonggok dan macam-macam ilmu insyaAllah. Yang saya harap bermanfaat kepada semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.